KPM. Ada panel solar. Okey, panel solar ni dengar kata boleh hasilkan arus elektrik. Tapi betul ke? Tak apalah, kita cuba dululah macam mana. Okey, sekarang kita masukkan dulu. Okey, dan sekarang ni Ifan kena nyalakan lampu. Okey, kita nyalakan lampu. Aduh, tak boleh. Kenapa tak boleh ni lampu? Menyalalah. Buat apa ni? Cikgu, Ifan sebenarnya tengah cuba untuk pusingkan kipas ni, tapi tak boleh lah. Kenapa tak menyala lampu ni? Okey, cikgu nampak ada panel solar. Ada mentol. Betul. Tapi tak boleh menyala. Tak menyala. Cuba tengok dia punya switch. Switch Mentol ni. Ya Allah, cikgu patutlah Ifan lupa nak pasang. Dah menyala. Okey. Cuba. Sekarang ni Ifan kena dekatkan, betul tak cikgu? Betul. Okey, dekatkan. Cuba dapatkan. Okey. Nampak macam dah berjalan tu. Kita kuatkan sikit cikgu. Dah berfungsi dah kipas tu. Sejuknya studio hari ni. Okey. Ifan saya tahu tak bagaimana kipas ni boleh berfungsi? Ifan tahu buat je, tapi Ifan tak faham macam mana. Dia disebabkan ada arus elektrik. Okey. Tapi dari mana arus elektrik ni datang? Tak tahulah cikgu. Dari kesan foto elektrik. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi tentunya. Baiklah, hari ini sebenarnya kita akan belajar mengenai satu mata pelajaran cukup menarik, iaitu fizik. Tetapi sebelum itu persoalannya, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, itulah dia profil guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Dizul Najmi Sirozi dari SM ataupun Sekolah Menengah Sains Tapah Perak. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Apa khabar Irfan? Sihat? Saya mestilah sihat. Sebab apa? Sebab ada cikgu dekat sini bersama Irfan. Dan juga kita bersama dengan seorang jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Terima kasih cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baiklah, Cikgu Dizul. Ya. Okey, selamat datang kepada studio kita pada hari ini. Dan kita tentunya akan belajar mengenai mata pelajaran fizik. Betul. Tingkatan berapa cikgu? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Dengan tajuknya kesan foto elektrik. Baik, apa kata kita mulakan wadah perbincangan kita. Silakan. Okey, saya teruskan. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Baik. Irfan, tadi Irfan, kita ada tengok kan Irfan cuba buat aktiviti. Ada mentol. Lepas tu, ada panel solar. Okey. Ada panel solar. Lepas ada panel solar, ada apa? Ada lampu. Ada kipas. Ada kipas. Lampu dah ada. Okey, ada kemudian, kipas, ada lampu. Bagaimana Irfan, kipas tadi boleh berfungsi? Macam mana Sebab adanya arus elektrik. Okey. Sebabnya ada arus elektrik. Tetapi Irfan, arus elektrik terhasil, kipas berfungsi. Disebabkan oleh, saya bagi tahu tadi, kesan foto elektrik. Apa itu kesan foto elektrik? Itu yang kita akan lihat sebentar nanti. Tapi sebelum itu, bagaimana arus terhasil? Arus terhasil apabila sebelum tu kita lihat ni, saya lupa nak bagi tahu. Dua perkara penting. Sat topik kita. Kita insya-Allah pada habis sesi kali ini kita dah boleh faham apa itu kesan foto elektrik dan empat ciri kesan foto elektrik. Boleh saya patah balik? Boleh. Silakan. So, bagaimana arus elektrik boleh wujud? Secara ringkas, secara mudah, arus elektrik terhasil apabila elektron, ini simbol kepada elektron lah. Elektron bergerak. Bila adanya elektron bergerak, maka kita akan dapat arus. Dan arus ni kita bolehlah ukur dengan radas-radas yang ada. Contohnya, ammeter.
Ataupun kalau terlalu kecil, kita gunalah miliameter. So, ini asas saja. Baik. Iaitu elektron bergerak, arus terhasil. Okey. Faham. Kemudian, kita lihat situasi yang tadi. Kenapa kipas berfungsi? Macam mana boleh pusing kipas ni? Disebabkan ada arus elektrik. Kemudian, dari mana datangnya arus elektrik? Daripada kesan fotoelektrik. Okey. Soalan dia, apa itu kesan fotoelektrik? Apakah ia sebenarnya? Kesan fotoelektrik adalah elektron terpancar keluar dari permukaan logam yang disinari cahaya. Oh, okey. Elektron yang terpancar keluar dari permukaan logam yang ada sinaran cahaya. Bukan ada sinaran cahaya. Yang disinari cahaya. Apabila ada cahaya, okey. kita sinari permukaan logam tu dengan syarat-syarat tertentu, elektron boleh keluar. Oh, macam tu. Okey, Irfan dah faham sekarang ni. Okey. Dan kalau kita ingat model kita tadi waktu gini kan, mungkin cikgu berceritakan sedikit dari segi sini. Okey. Macam mana? First kali Irfan kat sini ada satu model lah. Baik. Model kereta solar. Tapi yang penting kat sini adalah ada panel solar. Panel solar ni dalam ni ada logam. Okey, logam ni bila kita sinari dengan cahaya, dia akan mengeluarkan elektron. Elektron akan keluar. Dan bila elektron mengalir, apa jadi? Akan ada arus elektrik. Akan ada arus elektrik. Arus elektrik itu kita boleh harvest dia, kita boleh gunakan dia. Baik. Sama ada untuk pusingkan kipas, menyalakan lampu dan pelbagai lagi. Itu positif daripada kesan fotoelektrik. Baik. Tapi hari ini kita nak bincang apa sebenarnya kesan fotoelektrik itu. Okey Irfan, boleh? Faham? Boleh cikgu. Jadi itulah dia pengenalan kita kepada topik pada hari ini, iaitu kesan fotoelektrik. Baik cikgu, nampaknya banyak lagi aktiviti yang kita akan buat sama-sama. Betul. Tapi apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran fizik dengan topik kita pada hari ini, kesan fotoelektrik. Jadi apa kata saya serahkan kepada Cikgu Dizul. Silakan cikgu. okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. So, bila kita bercakap mengenai kesan fotoelektrik, perkara utama kita kena faham adalah berkaitan cahaya. Jadi, saya akan ambil masa sebentar untuk terangkan apa itu cahaya. Silakan. Okey. So, maklumat yang kita kena faham adalah ini adalah spektrum cahaya tampak, cahaya yang kita boleh nampak. Dan cahaya tampak ni adalah sebahagian daripada keseluruhan spektrum elektromagnet. Kita tak nak bincang tentang infrared ataupun UV light, kita nak bincang tentang cahaya tampak saja untuk kali ini. Dan cahaya tampak ni kalau perasan kan kita ada variasi dia. Betul. Daripada warna biru, kebiruan, ungu kat sebelah sini, terus pergi ke warna merah. Macam warna pelangi pun ada cikgu? Ini adalah warna pelanginya. Okey, betul lah tu. Bagus ni. Irfan dah nampak tangkap di situ. Okey, kemudian untuk warna merah, dia ada mempunyai panjang gelombang. Panjang gelombang ni apa? Okey, kalau boleh saya lukis dekat whiteboard sini kan. Silakan cikgu. Panjang gelombang daripada kalau kita pernah lihat kan bentuk graf, kemudian dia ada macam ni. Okey. Macam ni. So, satu pusingan ayunan lengkap ni kita sebut satu panjang gelombang. Baik. Dan warna merah sekitar lebih kurang dia punya panjang gelombang, simbol dia lambda. Okey, lambda kita sebut nanti bila lepas ni saya sebut lambda merujuk kepada panjang gelombang. Dia punya panjang antara lah. So kita ambil satu nombor. Dia bukan fix, dia selanjar. Okey. 750 N apa? N nanometer. Okey. Nanometer maksudnya skala dia kecil sangat. Je nano kan. 750 nanometer. Itu untuk warna merah. Tetapi kalau warna ungu, biru ke ujung-ujung sana tu, okey, panjang dia lambda lebih kurang 400 nanometer. Lagi pendek lah. Lagi pendek. So, apa yang saya nak tekan dekat sini adalah berkaitan
antara lambda, okey, dan juga satu benda ni keyword yang penting sangat. Frekuensi. Okey. Frekuensi. So perkaitannya adalah hasil darab dua ni sama dengan kelajuan cahaya. Okey, itu maklumat yang Baik. semua insya-Allah semua dah faham, dah belajar dah masa tingkatan 4. Maknanya cikgu, lambda kali dengan frekuensi dapat kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya. Faham. Itu kekal lah kat situ. Okey. Dan kita dapat lihat kat sini. Semakin daripada warna biru ni menghala ke warna merah, panjang gelombang bertambah. Tetapi apa yang berlaku? Frekuensi dia semakin mengecil. Kalau kita lihat dekat formula ni, ini lebih kurang pada matematik je. Ini kekal, kelajuan cahaya tak berubah, kan? Jadi kalau panjang gelombang bertambah, frekuensi Akan mengecil, cikgu. wajib mengecil. Itu perkaitan dia. Baik. Jadi, kalau saya sebut lambda besar, bermaksud apa? Frekuensi kecil. Frekuensi kecil. Kalau saya sebut frekuensi besar, bermaksud Lambda kecil. lambda kecil. Kena faham dekat situ. Okey? Alright. So, settle kat sini faham Okey. Alright. Jadi, kita lihat satu lagi. Cahaya, dia ada tenaga. Baik. Dan formula ni kita dah belajar lah sebelum ini. Tenaga cahaya diberikan oleh formula. Saya padam dulu yang ini. Silakan, cikgu. Kita nak tahu pula sekarang ni adalah formula tenaga. Murid-murid catatlah Jangan lupa. Okey. Keluarkan pen, buku nota dan catat semua maklumat yang diberikan. Okey. Tenaga cahaya diberikan oleh formula E equals to HF, di mana H adalah Planck constant dan F adalah frekuensi cahaya tersebut. Tapi Irfan, Ya, saya. dekat sini kita ada lambda. Ada lambda, betul? Frekuensi tak ada. Tak ada. Jadi macam mana kita nak kira tenaga cahaya ni? Macam mana, cikgu? Okey, saya bagi satu trik. Okey. Caranya adalah kita ambil formula yang saya sebut awal-awal tadi. Baik. Okey, kita susun balik. Kita jadikan frekuensi sebagai perkara rumus. F equals to C over Lambda. lambda. Okey. Okey, kemudian kita dah ada maklumat kat sini. Kan? Kita gantikan dalam F ini. Okey. Jadi kita akan dapat persamaan kedua, E equals to HC over lambda. Kedua-duanya membawa maksud yang sama, iaitu tenaga cahaya. Cumanya yang pertama ni kita gunakan frekuensi, yang kedua kita gunakan Lambda. Simple saja. Okey, itu sekadar kita nak ulang kaji, bukan lagi masuk tajuk hari ni. Bukan lagi Bukan lagi. Kita nak imbau kembali. Okey. Baik. So kalau dah faham, kita gerak ke slide seterusnya, Jom iaitu kita nak buat satu demo. Demo kesan Kesan fotoelektrik. Tapi Okey. sebelum tu, Ya, saya. kita tahu elektron ada. Tapi kita tak nampak pun elektron tu. Tak nampak, betul, tak boleh guna mata kasar. Saya nak tunjuklah. Saya nak Irfan buktikan dekat saya Okey. yang elektron tu ada di sekitar permukaan logam ni. Cik, dekat depan ni Irfan, Okey, di sini ada satu alat nama dia elektroskop. elektroskop. Okey. Dalam elektroskop ni, cuba Irfan ambil satu benda tu, gosokkan. Gosokkan. Gosokkan, Okey, gosok. gosok. Okey, kita bagi masa sedikit. Cuba Irfan letakkan dekat atas piring lepeh atas tu. Okey, yang ada logam atas ni. Cuba kita perhatikan apa terjadi. Okey, belum lagi. Cuba gosok lama Cuba lagi. gosok lama sikit. Kita lama. bagi masa sikit, jangan risau. Okey. Baik, kalau kita macam biasa dah cikgu eksperimen ni kan, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Tapi tak apa, kita boleh cuba lagi. Kita gosok lama sikit, cikgu. Lama lagi. Beri sedikit masa untuk kita nampak wujud ke tidak sebenarnya elektron di sekitar Irfan ataupun di sekitar permukaan logam. Baik, cuba. Ada. Macam tak ada lah, cikgu. Marilah saya cuba. Cuba. Mungkin dia merajuk dengan Irfan lah kot. Okey. Irfan, Okey. kita buka kain ni Irfan. Kita buka dulu. Macam ni. Okey. Teruskan gosok. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya menjadilah. Okey. Okey. Alamak, tak jadilah. Tak jadilah. Tak jadilah Irfan. Something wrong ke kat sini? Betul lah, Sekali ada lagi. ke? Cuba lagi, tak apa. Tak ada masalah. Nampak tak bergerak sikit?
Okey, saya teruskan, saya teruskan lagi sekali lagi. Saya teruskan sekali lagi. Memang Irfan nampak dah naik, sama-sama. Okey. Apa yang terjadi sebenarnya adalah kat situ Irfan, elektron berkumpul banyak-banyak. Okey. So bila elektron banyak sangat berkumpul kat situ, dia saling menendang. Saling menolak satu sama lain. Baik. Disebabkan charge yang sama. Okey, saya nak tunjuk satu lagi. Okey. Ini adalah Van de Graaff. Baik. Okey, Van de Graaff. Ini permukaan logam Permukaan logam. Ini logam Okey, so bila saya switch on, Aha. okey. Sekarang ni tengah charge elektrostatik. Okey. Elektron sedang berkumpul penuh kat situ. Baik. Jadi di permukaan logam ni kita boleh keluarkan elektron dia. Macam mana kita nak keluarkan, cikgu? Okey, Irfan. Kita keluarkan dulu tongkat sakti kita. Keluarkan tongkat sakti tersebut. Okey, baik. Irfan macam nervous sikit sebenarnya. Okey, Ini hati-hati, adalah Irfan. tongkat saktinya. Hati. Okey, apa Irfan kena buat, cikgu? Okey, dekatkan dengan permukaan logam kat sini. Okey, baik. Halakan kepada permukaan logam tu. Okey. Jangan buat hal tau. Okey, dia cuba So, okey, boleh sikit boleh? Boleh. Okey, kita tengok ada ke tidak wujudnya elektron di sini? Aduh. Terkejut Irfan, apa cikgu. yang berlaku sebenarnya tu Irfan adalah elektron melompat keluar. Melompat keluar dari permukaan logam tu? Percikan ni tadi, Okey. permukaan tu elektron melompat keluar ke permukaan logam lain. Tapi ini bukan fotoelektrik. Yang kita nak lihat hari ini adalah fotoelektrik apabila elektron tu dikeluarkan Okey. menggunakan cahaya. Faham? Menggunakan cahaya. Baik. So, Murid-murid di rumah juga, Abang Irfan nak tekankan, kena berhati-hati. Okey? Jangan sesuka-suka hati nak main. Dapatkan dulu pengawasan dari cikgu. okey. So, aktiviti seterusnya, murid-murid boleh lakukan sendiri di rumah. Macam mana tu, cikgu? Okey, pergi ke website ini, dia ada satu simulasi kesan fotoelektrik. Baik. Okey, so saya terangkan secara ringkas. Okey, dalam simulasi ini kita boleh pilih warna yang kita berminat. Kita klik saja. Okey, kita kita alihkan aja. Kita slidekan saja. Okey. Sama ada nak warna biru, warna merah, warna hijau dan lain-lain. Kemudian kita akan boleh pilih dia punya keamatan ataupun kecerahan. Yang ini adalah dia punya lampu suluh dia itulah. So bila lampu ni kita nyalakan, dia akan halakan lampu ke permukaan logam ini. Okey. Okey. Bila tenaga dia cukup, tenaga cahaya ni cukup, dia boleh keluarkan elektron. Itulah kesan fotoelektrik. So, saya dah sediakan beberapa screenshot lah, tangkap layar untuk menerangkan situasi. Okey, first kita guna cahaya warna biru. Baik. Murid-murid boleh pilih warna biru. Slide warna biru, pilih keamatan cahaya 50%. Okey, separuh lah. So, bila cahaya itu bergerak, what will happen? Nampak tak ada biji-biji keluar ni? Nampak, cikgu? Biji-biji ini mewakili elektron. Mewakili elektron yang terpancar akibat cahaya tadi. Ada lampu yang disinarkan. Ingat tak mula-mula tadi, Irfan? Kalau ada elektron bergerak, apa yang terjadi? Kalau elektron bergerak, akan ada arus elektrik. Ada arus elektrik. So, Irfan, keamatan 50, Baik. kesan fotoelektrik terhasil, ada current. Irfan boleh bacakan tak kat cikgu berapa? Current dia adalah 0.077. Okey. Kita salin dekat sini. Baik. Kita salin dulu. Current yang terhasil apabila kita letakkan, sinarkan lampu dengan keamatan 50%, 50% warna biru. Current kita arus Okey. 0.077 ampere. Kecil lah nilai dia. Kecil. Tapi ada. Kita boleh observe current tersebut. Sekarang ni saya gunakan keamatan cahaya 100%. Penuh. Okey. Cahaya yang sama, panjang gelombang macam ni, 395. Cuba baca dia punya current dia berapa. Okey, 0.153. Betul. So untuk kecerahan 100% warna biru, arus dia meningkat kepada 0.153 ampere. Okey. So ada arus di situ. Betul. Ada elektron bergerak, kesan fotoelektrik. Okey. Tetapi Irfan, Ya, saya. kalau saya guna warna merah dengan panjang gelombang 750 Newton. Okey. 750 nanometer, bukan Newton, nanometer. So, Irfan dapat lihat tak ada biji-biji elektron keluar? Tidak ada. Apa maksudnya Irfan? Okey, kalau tiada elektron yang terpancar, maknanya tiada arus elektrik. Tiada arus elektrik.
Bermaksud apa lagi? Bermaksud Adakah kesan fotoelektrik terhasil kat sini? tidak. Tidak berlaku. Okey. Kenapa warna merah tidak berlaku? Apa kata kalau kita tambah keamatan dia, brightness dia? Sebab frekuensi dia rendah ke cikgu? Irfan dah macam dapat tangkap dah ni. Okey, sikit tak lagi. apa. Saya Okey, tak nak, okey. saya tak nak terus ke jawapan yang sebenar. Baik. Irfan, kalau kita guna 100%, dapat perhatikan tak elektron keluar atau tidak? Tak ada juga. Arus terhasil tak? Tidak. Adakah kesan fotoelektrik berlaku? Tidak berlaku. So, jadi Irfan, Ya saya. warna biru berlaku fotoelektrik, warna merah Tidak berlaku. Beza antara warna merah dan warna biru adalah pada Panjang gelombang. panjang gelombang dia ataupun pada frekuensi dia. Okey Irfan. Baik. So, kesan fotoelektrik saya cerita balik. Macam mana kesan fotoelektrik yang kita faham tadi, saya sebut banyak kali, cahaya, sinar pada permukaan logam, elektron keluar. Betul. Okey, saya cuba ringkaskan dalam gambar rajah ini supaya murid-murid kita di rumah boleh faham. Okey, kita ada permukaan logam. Dalam permukaan logam ada elektron. Okey, kemudian kita bawa satu sumber cahaya. Sumber cahaya ini dia ada tenaga yang bergantung kepada frekuensi ataupun lambda tadi. Okey, jika tenaga tu mencukupi syaratnya, mencukupi, elektron tadi boleh ditendang keluar. Dan elektron yang ditendang keluar kita panggil apa? Fotoelektron. Sebab berkaitan dengan cahaya. Irfan. So, maksud dia kesan fotoelektrik apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya ni. Disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Okey, elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. So, inilah semua keseluruhan kesan fotoelektrik. Betul. Dah habis dah? Dah habis dah. Tak. Belum lagi. Belum lagi. Okey, Irfan. So, sebelum kita selesaikan kat sini, Macam mana kita nak mudahkan lagi pemahaman kita? saya ada satu aktiviti untuk Irfan. Okey, Irfan. Dekat sini ada apa? Ada bola warna biru mewakili cahaya warna biru. Okey. Mewakili cahaya warna biru dan bola warna merah mewakili cahaya warna merah. Warna merah. Okey. Cahaya warna merah mempunyai frekuensi yang Rendah. rendah. Betul. Bermaksud tenaganya Rendah juga. rendah. Warna biru Warna biru frekuensinya tinggi, tenaga pun tinggi yang juga. tinggi. Okey, sekarang dekat sana Irfan, Ya saya. ada cawan plastik. Cawan plastik. Plastik cup. Wow, okey. English. Itu menggambarkan elektron di permukaan logam. Faham. Dan saya nak Irfan sebagai sumber cahaya. Saya bagi kat Irfan. Irfan nampak terang kan? Irfan bagi. Okey. Gunakan cahaya warna merah untuk keluarkan elektron di permukaan logam tersebut. Baik, apa kata kita cuba dulu. Sekarang ni Irfan ada dua warna, warna biru dan juga warna merah. Irfan jauh sikit. Irfan semua cahaya Irfan semua cahaya. Saya switch on. Okey, warna merah. Okey, warna merah. Kita dah nyalakan warna merah. Okey. Jadi kita lihat Okey. Alamak, tu tak kena. Tak kena. Sekali lagi. Cikgu lupa nak switch nak on switch ni. Switch on. Okey. Elektron tak berjaya nak keluar. Tak berjaya. Baik. Okey, saya tukar switch on warna biru. Warna biru. Warna biru dah keluar. Okey. Okey, kita cuba. Nampaknya elektron dah terkeluar. Dah terkeluar. Kuatlah warna biru ni, cikgu. Dia mempunyai tenaga yang banyak. Okey, Irfan. Baik. So, biru mempunyai tenaganya tinggi disebabkan frekuensinya tinggi. Okey. Merah, cahaya merah ataupun foton warna merah mempunyai tenaganya rendah sebabkan frekuensinya rendah. Dia tak dapat nak keluarkan elektron. Maka dengan itu, boleh faham Irfan? Boleh faham, cikgu. Okey, saya bagi satu soalan ringkas. Okey, Irfan baik. kena jawab, Irfan. Okey, kita cuba. Okay. Apakah kaitan frekuensi cahaya dengan kesan fotoelektrik? Okey. Baik, bagi saya, cikgu. Okey. Jika frekuensi cahaya tinggi, maknanya dia membekalkan banyak tenaga. Okey, betul. Bila membekalkan banyak tenaga, makin banyaklah ataupun kuatlah kesan kepada fotoelektrik. Mari kita lihat jawapan dia. Okey, cahaya frekuensi tinggi. Tenaga foton ni tinggi. Betul, Irfan. Irfan so far betul, Irfan. Okey. Ini fine, Irfan. Memudahkan fotoelektron. Faham. Okey. Tapi kalau cahaya frekuensi rendah? Okey, baik. Kalau macam tu pula, kalau cahaya berfrekuensi rendah, tenaga foton juga rendah. Okey, jadi, betul. Tidak mampu untuk memancarkan fotoelektron. Itu lihat. Irfan, yes. 5 point for you. Wah, 5 bintang untuk saya. Terima kasih. Okey.
Nampaknya kita dah faham lah cikgu. Itulah kaitannya antara frekuensi cahaya dan juga kesan fotoelektrik. Baik, apa kata cikgu kita berhenti minum sekejap boleh? Boleh. Kita minum dulu dan kita teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM bersama saya Irfan dan juga Cikgu Dizul untuk mata pelajaran fizik dengan topik kita pada hari ini iaitu kesan fotoelektrik. Dan saya yakin Cikgu akan teruskan dengan subtopik seterusnya iaitu ciri-ciri kesan fotoelektrik. Jadi apa kata jom kita mulakan. Baik Irfan, sebelum kita teruskan kepada ciri-ciri kesan fotoelektrik, jom kita lihat kembali, refresh balik apa itu kesan fotoelektrik. Mari kita. Kesan fotoelektrik berlaku apabila adanya cahaya, bila adanya cahaya yang menyinari permukaan logam dan mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengeluarkan elektron. Elektron yang terkeluar ni kita nak panggil apa tadi Irfan? Kita panggil Fotoelektron. Betul Irfan. Okey, itu secara ringkas. Baik. Dan hasil daripada eksperimen ini yang dijalankan oleh ahli fizik yang lain, ada 4 ciri yang kita boleh belajar. Okey, jom kita go satu persatu. Yang pertama cikgu. Okey. Semakin tinggi frekuensi foton cahaya, maksudnya nilai frekuensi itu semakin tinggi. Okey Irfan, frekuensi dengan lambda apa kaitannya tadi? Okey, kalau lambda tinggi, frekuensinya rendah. Okey, kalau frekuensi tinggi, lambda rendah. So kalau semakin tinggi frekuensi bermaksud semakin rendah lambda dia. Okey, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, kalau dah lupa lah kan, tapi rasanya tak lupa pun. Sebarang objek yang bergerak Irfan akan mempunyai tenaga kinetik. Betul. So bila elektron tu bergerak keluar daripada permukaan logam, dia ada tenaga kinetik. Dan tenaga kinetik fotoelektron ni bergantung kepada frekuensi cahaya tadi. Ini penting tau sebab nanti tajuk seterusnya ada kaitan. Jadi kita jangan fokus lupa betul-betul jangan lupa ni Okey. So yang kedua Irfan, formula ini Irfan. Formula ini saya tarik awal-awal. Okey, sebenarnya ini bab yang seterusnya. Tapi saya bawa ke depan sebab kita nak faham dengan lebih mudah. E adalah energy. Okey. Kemudian W ni work function ataupun saya suka cakap kepada murid-murid saya. W ni adalah bayaran yang kita kena bayar dekat permukaan logam untuk dia benarkan elektron terkeluar. Kita kena bayar sikit. Bayar sikit dulu. Kemudian KE bermaksud kinetic energy. Kinetic energy fotoelektron tadilah. So ini perkaitan dia. Tenaga cahaya yang datang, kita bayar sedikit dekat permukaan logam tadi. Dan selebihnya akan jadi tenaga kinetik. Jadi jika frekuensi tinggi, okey Irfan, saya tulis kat sini Irfan perkaitan. Silakan cikgu. Okey. Kita nak nampakkan lagi jelas mengenai jika frekuensi tinggi, dalam SPM jangan tulis anak panah tak boleh. Tak boleh. Ini sekadar untuk kita faham. Frekuensi tinggi apa jadi pada energi? Akan tinggi juga. Frekuensi energi akan jadi tinggi. Betul. So perkaitan formula dekat sana, jika energi tinggi, bayaran ni dia tak berubah ikut logam. Tak berubah. Contoh logam A bayar banyak tu je, dia tak berubah. Energi tinggi ke energi rendah bayar banyak tu je. So kita abaikan yang ni. Baik. Okey, abaikan yang ni. Yang tinggal hanyalah kinetic energy. Jadi jika energi tinggi, kinetic energy tinggi juga. Tinggi juga. Itu perkaitan dia. Simple je kan? Okey. Irfan, kedua Irfan. Yang kedua, silakan. Frekuensi minimum untuk mengeluarkan elektron. Kita ada permukaan. Tapi tadi kita buat simulasi, warna merah tak keluar. Betul. Warna biru keluar. Tapi di manakah warna yang cukup-cukup untuk keluarkan? Yang minimum lah. Minimum. Okey. So, untuk ciri kedua, frekuensi minimum untuk mengeluarkan elektron ni, kita namakan dia sebagai frekuensi ambang. Frekuensi ambang. Okey. Kemudian, yang ketiga.
tenaga kinetik fotoelektron, okey, tenaga KE ni yang KE ni tidak langsung bergantung kepada kecerahan ataupun keamatan cahaya. Oh, tak kisahlah macam berapa peratus pun, Yes. tak ada masalah. Kalau kita guna warna biru tadi kan, 50%, Puluh ke, 100 ke? kesan fotoelektrik berlaku tak? Kalau warna biru, cikgu. Warna biru berlaku? 100% Berlaku juga. berlaku juga. Sebab dia tak bergantung pun kepada keamatan cahaya. Faham. Tapi apa tugas keamatan cahaya ni? Okey. Silakan, Saya cikgu. terangkan secara guna gambar rajah yang mula-mula tadi. Kalau cahaya biru, kita guna cahaya Okey, biru. okey, warna So biru. maksudnya cahaya biru, kesan fotoelektrik berlaku. Semakin tinggi keamatan cahaya, apa yang akan berlaku adalah lebih banyak elektron boleh ditenang keluar. Oh, okey. Itu je. Okey, Tapi okey. kalau saya guna warna merah, tenaga dia rendah. Saya gunakan lampu yang cukup cerah. Banyak tak foto elektron boleh keluar? Warna merah? Ah. Tak ada. Yes. Cerahlah macam mana pun, selagi mana tenaga tak cukup, foto elektron tak dapat berlaku, tak dapat dikeluarkan, kesan foto elektrik tidak terhasil. Okey. Kita kembali ke yang seterusnya, yang terakhir lah. Okey, ini yang keempat, ciri yang keempat. Silakan. Okey. So, dia kata kat sini, fotoelektron yang dipancarkan dengan segera, fotoelektron dipancarkan dengan segera apabila permukaan ni, permukaan logam kat sini ni, disinari cahaya. Okey. Tadi Irfan. Masa Betul. Irfan switch on benda ni kan, kita perasan tak? Kena tunggu dulu. Betul, Kena tunggu untuk elektron tu dah ready, baru boleh keluar. Okey. Sama juga dengan satu kes, kita sebut pancaran termion. Pancaran termion ni, kita panaskan logam tu dulu, kena tunggu dah panas, baru elektron tu keluar daripada permukaan logam tu. Faham. Berbeza dengan fotoelektrik. Kalau cahaya yang datang, tenaga dia cukup, frekuensi dia tinggi, pum, tekan luar terus Irfan. Maknanya tak payah tunggu dah lah. Tak payah Irfan. Wujudnya cahaya disinarkan dekat permukaan logam, terus wujudnya dapat. fotoelektrik. Faham? Sebab tu tadi Irfan, bila Irfan nyalakan mentol, terus kipas tu boleh berfungsi. Betul. Sebab Okey. cahaya yang dibekalkan cukup frekuensi dia, fotoelektrik berlaku, dapatlah arus elektrik. Macam kalau tadi kan cikgu, yang ni kita perlukan sedikit masa. Berbeza dengan lampu. Betul. Okey, kemudian saya nak tanya balik. Ni. Dah kena tanya. Okey. Tanya Irfan dengan cikgu? Betul. Betul lah tu. Tak ada siapa dah kat sini. Okey Irfan. Okey. Okey, kalau Irfan dapat jawab ke semua soalan ni, saya Baik. bagi 5 bintang lagi. Tadi dah dapat 5 Okey. Kita cuba. So, nyatakan 4 ciri-ciri kesan fotoelektrik. Okey, baik Irfan cuba ya cikgu. Okey. Yang pertama, semakin tinggi frekuensi cahaya. Macam nak betul dah tu? Okey. Semakin tinggi tenaga kinetik. Betul Irfan. Okey. Itu yang pertama. Baik. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron tersebut. Okey. Yang kedua Irfan. Yang kedua tadi cikgu ada cakap mengenai frekuensi ambang, iaitu frekuensi minimum untuk mengeluarkan elektron sama dengan frekuensi ambang. Kamu cakapnya Irfan ni. Saya memang fokus cikgu dah tulis semua tadi. Cikgu tak Okey, perasan. betul. Okey. Frekuensi minimum yang kita cukup je untuk keluarkan fotoelektron, kita namakan dia frekuensi ambang. Simbol dia kita letak F kosong kat bawah tu. Okey. Okey. Dan yang ketiga Irfan, Yang ketiga tadi Irfan ingat cikgu bercakap mengenai keamatan cahaya, di mana tak kisahlah beberapa peratus pun, 50 ke 100 ke, dia tidak akan mempengaruhi tenaga elektrik dari fotoelektron tu cikgu. Tenaga elektrik ke tenaga lain? Tenaga kinetik, tak silap saya, tenaga yang bergerak. Okey, kita tengok. Okey. Tapi saya rasa Irfan dah dapat poin ketiga tu sebenarnya. Okey, tenaga kinetik. Okey. Tenaga kinetik ni adalah tenaga yang sebarang objek yang bergerak betul. dia ada tenaga kinetik tu. Dan tenaga kinetik untuk fotoelektron yang terkeluar, dia ada boleh bergerak kan? Betul. So dia ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ini tidak bergantung kepada kecerahan cahaya. Betul, gelap ke cerah ke tak kisah. Tak kisah langsung. Okey, faham. Selagi mana frekuensi cahaya itu cukup, fotoelektrik boleh berlaku. Cumanya kalau keamatan tinggi, banyaklah fotoelektron terkeluar. Betul tu cikgu. Sebab tu tadi kalau kita lihat, kalau saya boleh patah balik. Patah balik. Lagi. Okey, kat sini.
Apa beza 50% dengan 100 pada arus dia? Okey. Ha. Kalau untuk 100% lagi tinggilah arusnya. Ya, bermaksud keamatan yang tinggi ni dia boleh keluarkan lagi banyak elektron. Baik. Bila lagi banyak elektron, lagi Banyak elektron, banyaknya arus elektrik. Iya, sebab tu Okey. nilai dia tinggi. Faham. Saya suka Irfan ni. Saya pun suka cikgu. Okey. Okey, so kita yang terakhir lah. Yang terakhir. Okey. Yang terakhir. Baik, apabila permukaan logam ini diterangi cahaya, Aha. foton elektron akan dipancarkan dengan serta-merta. Irfan ganda saya. Irfan. Cikgu. Betul ke tak, cikgu? Betul Irfan. Okey, foto elektron ni automatik dia berlaku. Automatik. Kalau frekuensi dia cukup. Ah. So foto elektron dipancarkan dengan segera apabila permukaan logam diterangi dengan cahaya. Okey. Tapi dengan syarat lah. Betul. Syaratnya apa tadi? Syaratnya warna contohnya Frekuensi. Bergantung warna dia bergantung pada frekuensi lah. Okey. Frekuensi cukup. Tenaga pun kena cukup juga. Barulah foto elektron ataupun elektron dalam permukaan logam tadi boleh dipancar keluar. Betul. So inilah 4 ciri. 4 ciri yang kita kena tahu, Irfan. Baik, kalau macam tu murid-murid dekat rumah jangan sesekali lupa kepada 4 ciri yang telah diterangkan oleh cikgu, sebab ini merupakan fakta-fakta yang anda perlu tahu. Ya, betul. Kena ingat semua itu. Baiklah cikgu, kita pun dah selesai untuk segmen ini. Apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran fizik bersama dengan Cikgu Dizal tentunya. Baik cikgu, untuk segmen kali ini, apa lagi aktiviti yang kita akan buat? Okey, kali kita dah belajar teori, kita ada demonstration. Apa kata kalau kita buat sedikit pengukuhan? Latihan pengukuhan, nak kena jawabnya siapa cikgu? Irfan. Taklah kita bukan saya lah tu. Saya rasa Irfan dah cakap lah tadi. Okey, Dah dapat insya-Allah. tangkap. Kita apa kata kita sama-sama discuss, Irfan? Boleh cikgu? Kita sama-sama discuss. Jom kita bincangkan soalan-soalan berikut. Okey. Silakan. Yang pertama, Irfan. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan kesan fotoelektrik? Okey, baik. Apabila permukaan logam itu disinari cahaya, okey, dan apabila mempunyai frekuensi yang tertentu, cikgu. Okey. Kemudian apa berlaku? Apa yang akan berlaku? Berlakunya lah berlaku fotoelektrik. Elektron tu akan ditendang keluar. Betul. Dan elektron tu namanya Fotoelektron. Betul Irfan. Okey. So, okey. pemancaran elektron yang nama dia lepas ni dah jadi nama dia fotoelektron. Baik. Daripada permukaan logam apabila disinari oleh cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Maksudnya frekuensi dia kena cukup dulu. Itu soalan yang pertama, yang ringkas. Okey. Bagus Irfan. 5 kita bagi 2 bintang. 2 bintang dulu. 2 bintang dulu. Rasanya macam ada lagi soalan lepas ni. Okey. Soalan kedua lagi. Irfan. Okey. Baik. Adakah cahaya terang, cahaya terang kita dah bincang tadi Okey. akan memancarkan lebih banyak fotoelektron daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya yang malam. Tapi dengan syarat dua-dua ni mempunyai frekuensi yang sama. Cahaya yang sama. Untuk jawab soalan ini saya setuju, jawapannya ya. Okey. Sebab bilangan fotoelektron ni dia bergantung kepada bilangan foton yang dipancarkan. Okey. Jawapan ni betul, ya. Bagus Irfan. 2 lagi bintang. Terima kasih. Bilangan fotoelektron yang dipancarkan bergantung pada bilangan foton. Bilangan foton yang menyinarkan permukaan logam tadi. Okey. Maksudnya, bila keamatan cahaya tu bertambah, foton pun lagi banyak. Lagi banyak fotoelektron. Kalau saya boleh lukiskan. Okey. Tapi minta maaf lah, lukisan saya ni biasalah. Kita tengoklah dulu. Kan? Okey. Kalau katakanlah 50%. 50%. Foton yang datang, foton ni sebenarnya paket-paket cahaya. Baik. Okey. Lagi mudah paket-paket cahaya. Faham? Datang katalah banyak ni je datang. Okey.
Okey, ini permukaan logam. Permukaan logam, dalam permukaan logam tadi Ada elektron. So kalau datang 5%, kita gambarkan dengan 4 foton saja. So mungkin 4 elektron yang boleh keluar. Okey. So tapi kalau kita gunakan 100% kecerahan. Berapa banyak foton yang mungkin ada? kita ada 8 foton kat situ lah. 8 4. foton. Maka 8 elektron boleh ditenang keluar. Faham? Jadi keamatan mempengaruhi bilangan elektron yang dikeluarkan. Okey, itu soalan kedua. Bagus Irfan. 2 markah. Dah 4 bintang betul? Dah 4 bintang. Okey, soalan Kita kumpul ketiga. lagi. Boleh tak dapat semua? Kita tengok InsyaAllah. Okey. Okey. Ini soalan dia pendek je, tapi jawapannya panjang. Alamak. Kena ingat balik ni. Okey. Nyatakan 4 ciri kesan fotoelektrik. Baik. Yang pertama, makin tinggi frekuensi, makin tinggi tenaga kinetik. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua mengenai frekuensi ambang. Okey. Ataupun jumlah yang minimum. Okey, betul. Okey, yang ketiga, keamatan cahaya tidak mempengaruhi tenaga kinetik. Betul. Dan keempat Adakah adalah betul semuanya ni? fotoelektron ni akan wujud dengan serta-merta. 4 daripada 4 betul Irfan. Alhamdulillah. Mesti mak saya bangga dengan saya ni. Lagi dua point. Lagi dua bintang untuk Irfan. Baik, terima kasih. Dan tinggal lagi 2 soalan. Lagi 2 soalan. So maksudnya Irfan akan dapat 10 bintang. Baik. Kita cuba. Soalan keempat Irfan. Mengapakah fotoelektron dipancarkan secara serta-merta? Okay, kita belajar tadi serta-merta kan Irfan beritahu cirinya yang keempat automatik dia keluar. Betul. Tapi mengapa dari permukaan logam apabila disinari dengan cahaya yang berfrekuensi tertentu? Kalau macam tu cikgu, sebab foton tu dia dah hentam permukaan logam. Lepas tu ada tenaga cikgu. Dah cukup tenaga dia. Dah cukup tenaga dan fotoelektron pun terhasil lah. Macam betul. Macam betul. Kita tengok jawapan dia. Silakan cikgu. Okey. So, foton dia menghentam permukaan logam. Key point yang pertama betul lah. Baik. Dan foton ni mempunyai tenaga yang mencukupi. Okey. Semua tenaga tadi yang ada pada foton, kalau kita tengok gambar raja saya yang sangat lawa ni. Yang sangat comel tu. Okey. Semua tenaga ni kenalah elektron ni. Elektron ni apa lagi? Terkeluar. Keluarlah dia. Dah kena hentam dah, dia keluar lah. Dia pindahkan semua tenaga dia. Kemudian berlakulah fotoelektron pun terhasil. Kesan fotoelektrik dapat di-observe kat situ. Dapat dilihat. Okey, baik. Lagi 2 bintang untuk terima kasih. Okey, so dah total 4 bintang kan? 8 bintang, betul? 8 bintang setakat ini. Adakah soalan yang kelima ni, soalan yang terakhir ni, Irfan dapat jawab? Berjaya ke tidak Selalunya soalan last ni soalan yang mencabar ni. Betul lah tu. Saya pun risau juga ni sebenarnya. Tapi tak adalah mencabar sangat. Okey, apa soalan cikgu? Silakan. mengapakah keamatan cahaya yang bertambah tidak meningkatkan tenaga kinetik fotoelektron? Okey. Sebab yang Irfan ingat, macam saya cakap tadi, keamatan cahaya ni dia hanya mempengaruhi kepada bilangan foton yang terhasil. Dan tenaga kinetik, maksimum fotoelektron tu dah dipengaruhi pula oleh tenaga foton. Okey, betul lah tu. Cuma cikgu perbetulkan sikit tadi. Baik. Keamatan cahaya, dia ada foton yang dia ada foton, betul. Banyak ke sikit ke, itulah keamatan cahaya. Lagi tinggi keamatan cahaya, lagi banyak foton tu datang. Dan frekuensi ni tak bergantung kepada keamatan. Betul. So jadi jawapannya, keamatan cahaya mempengaruhi bilangan foton. Betul Irfan cakap tadi. Mempengaruhi bilangan foton. Lagi tinggi keamatan, lagi banyaklah bilangan foton yang datang, dah boleh hentam elektron. Itu kaitan dia. Yang kedua, tenaga kinetik maksimum fotoelektron pula tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan dengan keamatan cahaya. Sebab apa? Dia dipengaruhi oleh tenaga foton. Tenaga, bukannya keamatan. Betul. Itulah 2 jawapan yang terakhir. Jadi cikgu, Irfan layak tak dapat markah untuk soalan kelima ni macam mana? Sebabkan Irfan dah jawab semua soalan betul dan yang ini pun hampir betul. Cikgu bagi 2 bintang juga. 2 bintang juga, maknanya ada 10 bintang kesemuanya. Okey. Ini semua untuk ibu. Nampaknya Irfan berjaya untuk jawab soalan dan Irfan yakin dan percaya mereka di rumah juga bersama-sama Irfan untuk jawab semua sekali. Okey cikgu. Dan kita pun dah berada di pengakhiran program episod kali ini. Jadi apa kata kita dapatkan kesimpulan daripada cikgu? Silakan. Okey, kesimpulan dia senang saja. Kesan fotoelektrik adalah
apabila elektron dikeluarkan daripada permukaan logam apabila disinari oleh sinar cahaya yang mempunyai tenaga yang mencukupi. Yang kedua, kita ada 4 ciri kesan fotoelektrik. Yang pertama, tenaga. Yang pertama, frekuensi. Semakin tinggi frekuensi frekuensi cahaya ni, semakin tinggi tenaga kinetik. Yang kedua, frekuensi ambang. Yang ketiga, berkaitan dengan keamatan cahaya. Keamatan cahaya tidak mempengaruhi fotoelektron. Yang keempat, berkaitan dengan automatik. Segera. Kesan fotoelektrik ini akan berlaku secara segera. Betul. Tanpa perlu tunggu. Setuju. So itulah rangkuman yang kita kena faham pembelajaran hari ini. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni Irfan tanya cikgu, macam mana prestasi keseluruhan Irfan sebagai murid cikgu untuk hari ini? Irfan, ya saya. Kalaulah ada 10 bintang lagi, cikgu bagi 10-10 untuk Irfan. 10-10 kenapa cikgu? Semua soalan saya bagi, semua Irfan boleh jawab. Alhamdulillah. Dan yang lagi best, Irfan dengan saya macam kita tengah belajar sama-sama. Kita bersembang je cikgu. Ya. Sebab itulah yang pentingnya kita faham dengan topik ni dan fokus dengan apa yang cikgu cakapkan. Betul. Baik cikgu. Dan sekarang ni nak tanya cikgu, bagaimana rakan-rakan Irfan di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan? Okey. Murid-murid yang bersemangat ni, dah bersemangat kan? Terus pergi ke D5 Sumberku. Dekat situ boleh dapatkan latihan, nota, segala-galanya lah kat situ. Segala-galanya. Okey, Cikgu Rizal, terima kasih banyak-banyak kerana bersama Irfan hari ini dalam slot menengah atas pendidikan ataupun topik kita iaitu fizik untuk tingkatan 5 dengan tajuknya kesan fotoelektrik. Diharapkan semua yang telah curahkan pada hari ini dapat bermanfaat kepada semua yang menonton. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi Cikgu. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.